Seorang lelaki didenda RM4,000 oleh Mahkamah Majelis Air Keroh selepas mengaku bersalah menjadi keldai akaun dalam kes penipuan Makau Scam. Hello, selamat petang. Ibu Jabal Kasel. Ya, selamat petang. Ini siapa ni? Saya Muhammad Azli Jemata, data dari HQLSD. Saya berdalah. Ada apa yang boleh saya bantu ni? Oh, kamu yang telefon saya. Scam ini juga turut popular dengan nama Makau Scam kerana biasanya didalangi oleh sindiket yang berpengkalan di China. Seorang wanita warga emas terkilan apabila duit kumpulan wang simpanan pekerja KWSP berjumlah lebih RM30,000 lesap angkara sindiket Makau Scam pada Ramadan ke-4 yang lalu. Mangsa dua wanita kerugian RM314,000 selepas diperdaya sindiket Makau Scam. Assalamualaikum doktor. Kami daripada Kumpulan 5 terdiri daripada 6 orang ahli iaitu saya sendiri, Tamasyah Nurul Syazwani, Nur Iman, Muhammad Ammar, Tan Ziyi dan Chu Chai Fong. Baiklah, kumpulan kami memilih tajuk isu sindiket penipuan Makau Scam dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Dalam bahagian isu kandungan mempunyai 5 iaitu yang pertama adalah pengenalan latar belakang dan permasalahan kajian. Punca-punca masyarakat Malaysia terpedaya dengan skam. Yang ketiga, kesan Makau Scam, cara bagi mengatasi isu penipuan Makau Scam, dan yang akhir sekali, kesimpulan. Makau Scam atau penipuan Makau merupakan salah satu jenayah telekomunikasi. Tiada sebab yang jelas mengapa ia dikenali sebagai Makau Scam, tetapi terdapat dua pendapat yang membincangkan tentang perkara ini. Pendapat yang pertama adalah ia dipanggil Makau Scam kerana sindiket ini datangnya daripada Makau. Dan yang kedua ialah mangsa pertama sindiket Makau Scam ini berasal dari Makau. Terdapat beberapa modus operandi yang digunakan oleh sindiket Makau Scam. Yang pertama adalah cabutan bertuah di mana mangsa dikendaki untuk membuat sejumlah bayaran untuk menebus hadiah yang dimenangi. Yang kedua adalah menyamar sebagai pegawai polis dan agensi kerajaan. Yang ketiga menyamar sebagai pegawai bank negara. Yang keempat adalah penipuan kad kredit dan yang kelima adalah tipu culik. Seterusnya, kita berpindah pula kepada permasalahan kajian. Terdapat 3 permasalahan kajian yang diketengahkan dalam kajian ini. Yang pertama adalah kerugian yang besar dari sindiket Makau Scam. Menurut Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Polis Diraja Malaysia (PDRM), telah merekodkan sebanyak 1,847 kes membabitkan sindiket Makau Scam dengan kerugian melebihi RM107 juta di seluruh negara dalam tempoh 10 bulan pertama pada tahun 2021. Data ini menunjukkan berlakunya peningkatan kes penipuan dalam talian berbanding tahun sebelumnya dengan rekod kes sebanyak 1,414 dengan kerugian sebanyak RM44.8 juta. Permasalahan yang kedua adalah mangsa mudah percaya dengan Makau Scam dalam permainan psikologi. Hal ini dikatakan apabila mangsa menjawab panggilan telefon, pemangsa akan menggunakan elemen pematuhan di mana ianya bermaksud jika mangsa mendengar, boleh mendatangkan perasaan cemas dan takut apabila mendapat panggilan daripada pihak berkuasa seperti mahkamah dan PDRM, menyebabkan mangsa seolah-olah telah membuat salah di sisi undang-undang. Pemangsa tidak akan memberi pilihan lain kepada mangsa selain mendengar arahan-arahan yang diberikan. Hal ini kerana penipuan Makau Scam dilihat sangat terlatih dalam penggunaan ayat serta melalui perbualan telefon yang begitu meyakinkan apabila menghubungi mangsa. Sebagai contoh, apabila terdapat suatu kesalahan dibacakan, penipuan sindiket boleh menghafal undang-undang yang terpakai serta mengetahui prosedur di mahkamah dalam meyakinkan si mangsa. Oleh itu, dalam penggunaan psikologi dan juga pembacaan watak, si mangsa telah berjaya menjadikan kegiatan sindiket Makau Scam lebih berjaya dan berleluasa di Malaysia. Permasalahan yang ketiga dan yang terakhir adalah warga muda, malahan warga emas menjadi mangsa kes penipuan Makau. Berdasarkan rekod kes Makau Scam di Kelantan, kategori usia 40 tahun ke bawah mencatatkan kerugian sebanyak RM603,000, manakala kategori mangsa yang berumur 40 hingga 60 tahun dan 60 tahun ke atas mencatatkan kerugian sebanyak RM1.4 juta dan RM1.2 juta masing-masing.
Hal ini membuktikan sindiket penipuan Makau lebih menyasarkan warga emas sebagai mangsa berbanding dengan golongan dewasa dan remaja yang umumnya lebih berpendidikan dan berpengetahuan mengenai sindiket yang semakin galak beroperasi ini. Selain itu, warga emas seringkali tersisih daripada maklumat semasa dan intipati perbualan masyarakat masa kini. Akibatnya, mereka jauh ketinggalan mengenai isu-isu berbangkit dan kurang pendedahan mengenai media massa, menjadikan mereka sasaran penipuan Makau dan pelbagai lagi bentuk penipuan atas talian yang mendatangkan kerugian. Terdapat beberapa punca yang menyebabkan berlakunya sindiket penipuan Makau dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Antaranya, mangsa yang diperdaya sindiket ini terlalu panik atau takut akan perbuatan jenayah yang tidak mereka lakukan. Sindiket penipuan menyamar sebagai pihak berkuasa dan pegawai polis dan mendakwa mangsa telah dituduh melakukan beberapa kes jenayah seperti kongsi gelap, pengedaran dadah dan sebagainya. Mangsa akan berada dalam keadaan panik dan cemas kerana mangsa pastinya bimbang sekiranya mereka akan dikenakan hukuman atau akaun mereka akan dibekukan seperti mana yang didakwa oleh ahli sindiket ini. Terdapat kes penipuan Makau yang melibatkan seorang penjawat awam di Kangar Perlis. Mangsa mengalami kerugian sebanyak RM429,000 Malaysia akibat diperdaya sindiket tersebut hanya kerana mangsa panik dengan kesalahan yang tidak dilakukan dan membuat sebanyak 10 transaksi bayaran ke akaun yang tidak diketahui. Punca yang kedua ialah sikap ambil mudah dan tidak cakna terhadap isu semasa. Sindiket penipuan ini menggunakan pelbagai taktik atau modus operandi yang mampu meyakinkan mangsa untuk mempercayai mereka. Namun, sekiranya masyarakat lebih cakna dan berhati-hati, pastinya kegiatan ini dapat dihidu dan dibendung supaya tidak akan berlaku lagi kes-kes penipuan yang menyebabkan kerugian ribuan malah sehingga ratusan ribu ringgit. Modus operandi yang sering digunakan sindiket ini adalah spoofing, iaitu menyamar sebagai agensi penguatkuasa seperti polis, mahkamah dan pihak bank negara yang mendakwa akaun mangsa akan dibekukan atas kesalahan yang menyalahi undang-undang. Mereka juga amat teliti dalam merancang perbualan di antara mangsa dengan menyatakan akta, undang-undang dan sebagainya bagi meyakinkan mangsa mengenai dakwaan tersebut. Punca-punca masyarakat Malaysia terpedaya dengan sindiket macam scam adalah mangsa tidak tahu taktik dan modus operandi. Hal ini disebabkan oleh masih segelintir masyarakat yang tidak mengetahui mengenai taktik atau strategi yang digunakan. Tambahan pula, menurut kenyataan PDRM iaitu modus operandi sindiket penipuan macam scam di mana yang melibatkan beberapa kategori seperti jabatan bertuah, minta wang tebusan dan spoofing. Malah menurut Suruhanjaya Security Malaysia SSM telah mengeluarkan laporan pada Jun 2020 iaitu di mana jumlah kerugian rakyat Malaysia yang menjadi mangsa daripada penipuan scam sebanyak RM914 juta Malaysia. Punca yang kedua adalah mangsa tidak sedar diperdaya. Menurut Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Kontingen Negeri Sembilan menyatakan bahawa terdapat segelintir mangsa yang telah diperdaya dengan macam scam di mana mangsa tidak menyedari dirinya menyerahkan wang sedikit demi sedikit kepada sindiket selama berbulan lamanya. Berdasarkan laporan yang diterima iaitu mangsa sanggup membuat pinjaman wang daripada institusi perbankan bagi menyerahkan wang kepada sindiket dengan alasan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Malah menurut Ketua JSJK Negeri Sembilan iaitu Superintendent IB Abdul Ghani menyatakan bahawa punca mangsa diperdaya oleh macam scam sehingga sanggup membuat pinjaman bank akibat daripada keinginan mangsa sendiri untuk berkongsi masalah. Isu sindiket penipuan macam membawa banyak kesan kepada kalangan masyarakat Malaysia. Antara kesan-kesan yang paling teruk akibat berlakunya macam scam ialah ia menyebabkan mangsa dan negara menanggung kerugian jumlah wang yang agak besar. Macam scam melibatkan jumlah wang antara puluhan hingga ratusan ribu ringgit bagi seorang mangsa sahaja. Kerugian yang besar terhadap seseorang individu amat merisaukan kerana mereka mungkin mengalami muflis atau berhutang dengan bank. Selain itu, macam scam akan menjejaskan kesihatan mental dan emosi mangsa-mangsa yang terbabit dan ini mungkin akan membawa mereka kepada trauma, kemurungan dan menyebabkan mereka membunuh diri. Hal ini berlaku kerana mereka menyesal apabila hutang semakin membunuh dan tiada cara untuk menyelesaikannya. Pernah ada satu cerita yang berlaku pada tahun 2022. Seorang lelaki yang berumur 43 tahun berhadapan kerugian seramai RM156,000 Malaysia.
Setelah ditipu skamer yang menyamar sebagai pegawai polis dan dia telah memilih untuk membunuh diri. Mangsa yang bekerja dengan berusaha menyara keluarga dan dirinya tidak dapat berfikir secara rasional kerana wang dan harta benda mereka hilang dalam sekejap sahaja. Seterusnya, macam scam telah membawa kesan pembocoran maklumat peribadi kepada setiap mangsa. Menurut penganalisis jenayah, Encik Syahul Hamid berkata bahawa maklumat-maklumat peribadi mangsa biasanya dapat diperoleh daripada pihak yang mempunyai akses ke atas maklumat berkenaan seperti institusi perbankan dan syarikat telekomunikasi. Dengan adanya maklumat peribadi mangsa, sindiket dapat memberitahu nama serta nombor kad pengenalan mangsa dengan tepat apabila mereka berhubung dengan mangsa. Ini akan menurunkan kewaspadaan mangsa dan mempercayai orang yang menghubung dengan mereka adalah daripada pihak yang berkuasa. Mereka akan berasa takut atau cemas dan tergesa-gesa untuk mengikut arahan skamer. Jadi, mangsa tidak dapat berfikir dengan rasional dan menyebabkan mereka kehilangan wang tanpa disedari. Tambahan pula, kesan negatif yang timbul akibat macam scam ialah peningkatan masalah sosial. Mangsa-mangsa yang berdaya dengan taktik macam scam akan merasa cemas dan terpaksa untuk meminjam wang daripada pihak yang tidak sah. Mangsa mungkin akan melibatkan diri dalam pekerjaan pengedaran dadah kerana boleh menerima pendapatan yang lumayan dalam masa yang singkat. Dengan kes jenayah yang semakin meningkat ini, masalah sosial juga akan semakin meningkat dan ini akan menjejaskan hubungan sebuah keluarga dan masyarakat. Sekira keadaan ini secara berterusan, ia juga akan menjejaskan imej negara. Kesemacam scam terakhir yang saya akan ceritakan ialah macam scam akan mencemarkan reputasi seseorang ataupun sebuah syarikat. Jenayah cyber ini akan menjejaskan sebuah syarikat atau individu yang nama mereka diguna semasa skamer menipu mangsa. Sekiranya jenis penipuan ini berlaku, rekod dan maklumat yang dicuri akan menyebabkan mangsa meragui tahap kerahsiaan syarikat kerana maklumat peribadi mereka mungkin akan didedahkan pada bila-bila masa. Dengan ini, kesan yang paling buruk bagi sesebuah syarikat ialah saham syarikat tersebut diganggu sehingga menjunam kepada risiko dan perangan mereka akan memilih untuk beralih ke syarikat lain. Jadi, syarikat tersebut akan kehilangan sumber pendapatan utama sehingga muflis. Banyak lagi kesan-kesan yang akan berlaku akibat macam scam. Tapi itu sahaja yang saya ceritakan hari ini. Harap-harap masyarakat kita dapat sentiasa berwaspada dengan mengikuti cadangan yang akan dibincangkan nanti. Baiklah, seterusnya berkenaan dengan cadangan dan langkah mengatasi jenayah makau scam. Antara cadangan dan langkah yang boleh kita lakukan untuk mengatasi jenayah makau scam ini ialah, yang pertama, kita perlulah sentiasa tenang dan jangan panik. Ini kerana situasi tegang dan perasaan panik akan mempengaruhi seseorang dalam melakukan sesuatu tindakan. Dan ianya akan membuka ruang dan peluang kepada penjenayah makau scam untuk mempengaruhi mangsa mengikut kehendak mereka. Perkara ini sering berlaku kepada mangsa yang kurang info dan pengetahuan mereka tentang berkenaan modus operandi jenayah makau scam. Yang kedua, kita juga boleh memeriksa ataupun menyemak nombor-nombor yang digunakan seperti nombor akaun ataupun nombor telefon dengan pihak yang berautoriti. Sebagai contohnya, kita boleh melayari laman web rasmi Polis Diraja Malaysia di bawah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial dan memeriksa nombor-nombor yang terlibat. Seterusnya, kita juga boleh menghubungi CCID Scam Response Center dan membuat laporan polis. Di samping itu, kita juga boleh membuat laporan di bank-bank yang terlibat dengan membawa segala bukti yang ada seperti laporan polis dan resep-resep transaksi yang digunakan. Seterusnya, kita juga boleh menggunakan aplikasi seperti Truecaller untuk mengesan panggilan daripada skamer. Cadangan produk. Untuk mengatasi masalah makau scam ini, kumpulan kami akan membangunkan satu persian atau program berasaskan teknologi kepintaran buatan ataupun AI iaitu Artificial Intelligence yang dinamakan sebagai AFS Detector ataupun Anti-Fraud and Scammer Detector. AFS Detector ini adalah satu produk
yang diinovasikan daripada aplikasi Truecaller untuk mengoptimumkan pencegahan jenayah skamer di Malaysia. AFS Detector ini akan terus mengesan laporan yang dibuat penerima panggilan dan laporan tersebut akan terus dimuat naik ke sistem SKMM, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan PDRM, Polis Diraja Malaysia. AFS Detector ini juga dapat mengesan nombor telefon sama ada nombor itu benar ataupun palsu. Selain itu, AFS Detector ini juga mampu mengesan lokasi di mana panggilan itu dibuat. Dengan kerjasama daripada kerajaan, PDRM dan SKMM, aplikasi ini akan dapat diakses dan dimuat turun secara percuma di semua peranti iOS dan Android seluruh rakyat Malaysia. Pihak kerajaan telah menubuhkan beberapa akta bagi mengatasi isu sindiket penipuan macam ini. Pertama, Akta 613. Antara kesalahan membabitkan pengubahan wang haram ialah A. Mana-mana individu yang melibatkan diri secara langsung atau tidak langsung dalam transaksi yang melibatkan hasil dari aktiviti haram atau peralatan kesalahan. B. Memperoleh, menerima, memiliki, menyembunyikan, memindahkan, mengubah, menukar, membawa, melupuskan atau menggunakan hasil dari aktiviti haram atau peralatan kesalahan. Mereka yang bersalah boleh disabitkan penjara tidak melebihi 15 tahun dan juga boleh didenda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil dari aktiviti haram atau peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau denda RM5 juta Malaysia. Mengikut mana lebih tinggi. Selain itu, Seksyen 420 Kanun Keseksaan yang membabitkan kesalahan penipu secara curang untuk mendorong secara memperdayakan bagi penyerahan wang atau harta benda mangsa kepada dirinya. Jika sabit kesalahan, boleh dipenjara tidak kurang 1 tahun dan tidak melebihi 10 tahun dan hukuman sebat. Dan boleh juga dikenakan denda. Sehubungan dengan ini, pengurusan dan pengumuman bela di Ketuan Nur Zabita China dan Kor Nur Zabita Muhammad Nur menyatakan bahawa pihak berkuasa haruslah meningkatkan peratusan pelaksanaan tindakan terhadap laporan yang telah diterima supaya ianya selari dengan jumlah laporan yang telah diterima. Dengan ini, mangsa yang terlibat dengan isu sindiket penipuan macam ini dapat dikurangkan jika kadar pelaksanaan tindakan boleh dipertingkatkan. Hal ini demikian kerana undang-undang dan hukuman yang sedia ada melibatkan isu ini sudah mantap menurut Nur Zabita. Yang kedua, Polis Diraja Malaysia PDRM telah menjalinkan kerjasama dengan Polis Antarabangsa Interpol untuk menupaskan jenayah macam scam dengan rantaian sindiket di luar negara. Pihak-pihak ini dapat berkongsi maklumat berkenaan modus operandi atau bentuk penipuan serta teknik yang digunakan oleh sindiket melalui kerjasama antara agensi-agensi tersebut. Polis Diraja Malaysia PDRM telah mengambil inisiatif dengan gigih mengadakan kempen kesedaran dalam kalangan masyarakat. Tujuan kempen ini dijalankan adalah untuk memberikan pengetahuan dan kesedaran kepada masyarakat tentang penipuan jenayah atas talian. Pihak PDRM telah mendedahkan beberapa contoh kes jenayah yang telah dilaporkan sebelum ini supaya orang ramai mempunyai gambaran lebih jelas berkaitan modus operandi penjenayah sindiket tersebut. Pihak PDRM turut bekerjasama dengan NGO dan lain-lain agensi untuk menghebatkan trend jenayah ini supaya masyarakat sentiasa dapat maklumat dan puas-puas terhadap modus operandi penjenayah terkini. Kesimpulannya, jenayah penipuan Makau boleh berlaku dalam pelbagai bentuk dengan taktik dan modus operandi yang cukup meyakinkan. Masyarakat Malaysia perlu memainkan peranan dalam mengatasi punca-punca berlakunya Makau scam. Jenis penipuan ini menyasarkan mangsa tidak kira peringkat umur dan mangsa yang tidak cakna terhadap perkara ini lebih cenderung untuk diperdaya. Penipuan Makau juga memberikan kesan yang negatif terhadap individu, masyarakat dan ekonomi. Keamanan negara dan kesejahteraan hidup seseorang individu itu boleh terjejas. Oleh itu, langkah berjaga-jaga dan kepekaan masyarakat serta agensi-agensi keselamatan kerajaan terhadap isu Makau scam adalah sangat penting supaya kegiatan ini boleh dibendung sebelum ramai lagi yang menjadi mangsa.